Didik TV KPM. Saya tak nak buang masa, kita terus beri laluan kepada Cikgu Roslan untuk teruskan berkongsi panduan dan teknik menjawab. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisal. So kita pergi kepada bahagian C, iaitu soalan nombor 12 pilihan. Kenapa nama dia pilihan? Sebenarnya kita ada soalan nombor 12 ini adalah mempunyai ada dua soalan pada bahagian C, iaitu nombor 12 dan nombor 13. So kita akan sentuh untuk soalan pilihan jika bentuk soalan ini yang kita tengok nanti sebagai contohnya. Okey, ini adalah bentuk pecahan dia dan soalan pilihannya adalah menilai. Okey, cikgu tak katakan bahawa ini soalan yang akan keluar untuk soalan nombor 12 pilihannya adalah menilai. Jika soalan itu adalah menilai keluar nombor 12, ini adalah bentuknya. Okey, iaitu dia mengandungi biasanya dia ada 4 pecahan, iaitu 12A, 12B, 12C, 12D. Dan mengikut pecahan-pecahan ini, soalan-soalan ini arah soalan ini semakin tinggilah. Soalan semakin lama markahnya adalah semakin besarlah. Mungkin untuk 12A markahnya adalah kecil. Sampai kepada 12D itu makin lama makin besar. Okey, markah diperuntukkan untuk soalan nombor 12 pilihan ini adalah 12 markah. 12 markah. Kita tengok sama adakah statik pecahan soalan macam ni? Tak. Ada mungkin sampai 12A, 12B dan 12C. Tapi sekurang-kurangnya ada 3 pecahan yang akan ada. Okey, kita tengok menilai. Apa sebenarnya menilai? Okey, dapat menerangkan penilaian jawapan yang bersesuaian dengan situasi yang diberikan. Okey, jika ada satu soalan yang diberikan berdasarkan gambar rajah, berdasarkan situasi. Okey, dan kita dapat menerangkan penilaian kita berdasarkan pada gambar rajah dan situasi tadi. Berdasarkan kepada tekniknya adalah menyata dan menerangkan. Cukup mudah, menyata dan menerangkan. Okey, apa yang kita nak nyatakan terangkan itu, dia akan berkait rapat dengan pecahan B, iaitu sama ada kita akan buat perbandingan. Jika contohnya diberikan 2 gambar rajah yang berbeza, okey, dia akan minta kita untuk buat perbandingan. Okey, apakah perbandingan di antara kedua-dua gambar rajah tersebut? Dan untuk pecahan C biasanya dapat menerangkan kelebihan dan kekurangan berdasarkan pada penilaian jawapan yang bersesuaian. Okey, kita tengok apakah panduan dan teknik yang kita akan gunakan di dalam soalan pilihan nombor 12 ini. Okey, panduan menjawab. Okey, calon-calon SPM boleh tulis, boleh ingat. Ini sekurang-kurangnya boleh membantu calon-calon untuk jika memilih soalan nombor 12. Okey, yang dia punya bentuknya atau konsepnya adalah menilai. Kita tak katakan bahawa nombor 12 keluar menilai. Tapi mungkin juga keluar yang lain selain daripada menilai. Tapi jika keluarnya, ini adalah panduan yang kita boleh gunakan. Okey, kita tengok baca dan faham soalan diberikan. Okey, garis maklumat penting daripada soalan. Ini sepatutnya calon-calon semua biasakan dengan ini. Kena buat semua ini. Kerana dia dapat membantu supaya apa yang kita baca tadi, kita fokus kepada maklumat-maklumat penting sahaja daripada soalan ataupun daripada gambar rajah. Okey, pastikan jawapan yang ditulis mengikut peruntukan markah diberikan. Ini salah satu panduan yang patut calon-calon berikan perhatian yang khusus kerana markah itu penting untuk kita tahu berapa banyak jawapan yang perlu kita jawab. Berapa banyak jawapan yang perlu kita tulis supaya kita jangan mengganggu masa kita untuk menjawab soalan kertas 2 bahagian C. Okey, so kita tengok buat jawapan dalam bentuk jadual. Okey, kalau kita maklum sebelum ni bahagian C ni adalah soalan bentuknya esei. Tapi mungkin esei itu adalah berbentuk karangan bahasa Melayu seperti karangan bahasa Melayu. Bukan, sains cuba elakkan daripada buat karangan macam tu, tapi boleh buat dia dalam bentuk jadual. Okey, kerana contohnya kita ada perbandingan, kita ada persamaan dan perbezaan. Cikgu akan menunjukkan satu contoh. Okey, iaitu soalan contoh soalan nombor 12, iaitu berkaitan di antara 2 rajah, iaitu 12.1 dan 12.2, tindak balas nuklear.
Ini merupakan tajuk yang tajuk yang daripada tingkatan 4 yang boleh dikatakan tajuk yang terakhir yang biasa kalau kita tengok dalam soalan ini merupakan melibatkan satu gambar rajah yang lebih daripada satu. Maknanya ada satu perbandingan satu gambar rajah dengan satu gambar rajah. Kerana untuk bab ini dia melibatkan dua jenis proses. Okey, sebelum kita jawab, apa kata kita tengok gambar rajah dulu. Okey? Calon-calon SPM jangan terburu-buru untuk menjawab. Cuba tengok apa arahannya dan cuba kaji dulu gambar rajah apa yang diberikan. Dapatkan maklumat daripada arahan soalan dan juga daripada gambar rajah yang diberikan. Kita tengok dulu, kita garis dulu, kita dapatkan maklumat dia dulu. Okey, contoh dekat sini kita tengok soalan contoh dia adalah namakan A, pecahan A, namakan proses tindak balas nuklear pada rajah 12.1 dan rajah 12.2. Markah diperuntukkan adalah 2. Maksudnya, satu markah daripada proses 12.1 dan satu markah daripada 12.2. Belum jawab lagi ni, tengok markah dulu. Betul. So, ini ada 2 jawapan je. So, tak perlu terburu-buru nak fikir berapa agaknya jawapan nak diberikan. Berapa proses? Pasti ada 2 sebab 2 markah yang diberikan. Dan dia pun tanya pun ada 2 gambar rajah sahaja. Okey, pecahan B. Terangkan bagaimana tindak balas nuklear dalam rajah 12.2 boleh berlaku di matahari. Contoh di sini menunjukkan bahawa dia spesifik kepada satu gambar rajah. So, dia hanya nyatakan pada gambar rajah 12.2. So, tak perlu tengok gambar rajah 12.1 untuk pecahan B. Baik. Okey. Dan dia nyatakan di sini bila berlaku di pada matahari. So, kita tahu matahari merupakan sumber tenaga yang terbesar di galaksi. Ya. Besar. Mungkin dari segi tenaga yang dihasilkan begitu banyak cahaya, ataupun dia punya tenaga luaran dia, dia memberikan kesan kepada planet-planet yang sekitarnya kan. So maksudnya besar. Okey, dan markah diperuntukkan di situ adalah dua markah. So maksudnya 2 markah yang perlu kita terangkan. Okey, dan pecahan C di sini berikan perbandingan antara tindak balas nuklear dalam rajah 12.1 dan rajah 12.2. So baru dia minta kita buat perbandingan. Tadi dia tanya kita yang pertama tu berkenaan dengan proses. Betul. Yang kedua dia cakap kita tanya pasal apa yang berlaku di matahari untuk rajah 12.2. Yang ketiga dia tanya kita perbandingan. Okey? Cikgu akan tunjukkan iaitu bagaimana bentuk jawapan yang boleh ditulis. Baik. Sesuai ditulis oleh calon-calon SPM supaya jawapan yang diberikan itu lebih tepat dan lebih ringkas dan mudah untuk dibaca oleh pemeriksa. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, jawapan yang diberikan adalah, okey, boleh tak nak buat kotak macam ni? Boleh. Tapi tolonglah jangan buat markah ni. Markah ni tak perlulah. Cikgu nak tunjuk bahawa ni saya kat sini berapa markah yang diberikan untuk jawapan. Baik. Tapi boleh ke nak buat kotak, ada soalan, ada jawapan? Boleh. Sangat dibolehkan kerana memudahkan, lebih kemas, lebih cantik, lebih teratur. Okey, dan kita tengok dia nak 2 proses tadi. Cikgu nyatakan dengan secara ringkasnya, rajah 12.1 proses dia apa? Pembelahan nuklear. Rajah 12.2 pelakuran nukleus. Dan markah diperuntukkan adalah satu-satu. Cukup 2. Cukup. Tak perlu nak buat apakah proses apa semua. Tak perlu. Hanya menyatakan 12.2 apa jawapannya? Yeah. 12.1 apa jawapannya? Rajah 12.2 apa jawapannya? Cukup memadai untuk mendapat 2 markah. 2 markah. Manakala untuk pecahan B tadi dia tanya apa yang berlaku di matahari untuk 12.2. Okey, kita boleh nyatakan seberapa banyak sebenarnya. Kita boleh nyatakan 4. Kita boleh nyatakan jawapan dia. Okey, tapi maksimum markahnya adalah 2 sahaja. Tapi yang seperti kita tahu tadi, kalau namanya matahari, tenaganya besar, suhunya tinggi, okey, menghasilkan nukleus. Sebenarnya itu kita boleh buat dari segi pengetahuan kita. So kita boleh dapat jawapan dengan mudah dan markah yang diperuntukkan iaitu 2 markah kita boleh dapat dengan lebih mudah. Okey, untuk mengelakkan kehilangan markah. Tapi nak jawab 4 boleh, tak ada masalah. Tapi maksimum 2. 2 markah. Okey, kita pergi kepada pecahan C. Ini yang dikatakan sebagai perbandingan. Mungkin kalau kita sebelum ni calon-calon SPM fikir bahawa kita kena tulis
karangan, perbandingan, buat jadual. Cukup mudah. Buat jadual, buat perbandingan. Bila nama perbandingan, ada persamaan, ada perbezaan. Okey, kita boleh nyatakan untuk persamaan apa, perbezaan dia apa dalam bentuk jadual. Dan ayatnya pun pendek-pendek je. Tak perlu nak huraikan ayat yang begitu panjang sehingga kan mengambil masa kita. Kita hanya boleh, istilahnya kita boleh pakai letak point saja. Pun kita dah dapat markah. Cukup senang untuk dapat markah. Okey, tak susah nak dapat markah. Dan kita tengok dekat sini, markah diperuntukkan adalah 4 markah maksimum. Okey, 4 markah maksimum. Tapi kalau kita nak nak tulis daripada 4 markah, tetap kita akan dapat 4 markah sahaja. Buat jadual lebih mudah, lebih selamat, lebih cepat dapat markah. Okey, lebih cepat nak kata markah tu nak kita punya, buat dalam bentuk jadual. Lagi senang Okey, so kita ada pecahan yang terakhir dalam contoh soalan nombor 12 ini adalah pecahan D. Okey, jika ada pecahan ini merupakan mungkin markahnya lebih besar juga, iaitu dalam bentuk iaitu 4 markah dalam bentuk satu gambar rajah yang berbeza. Baik. Sebab kalau kita ikutkan untuk soalan nombor 12 ini, dia punya pecahannya itu mungkin dalam satu bab ataupun dalam satu tajuk. Kemungkinan juga tajuknya berbeza. Itu kita tak pastilah. Tapi yang kita tahu bahawa jika tajuk yang sama, dia akan memberikan mudah kita untuk mengetahui berapakah jawapan yang untuk kita tulis. Baik. Dan markah yang kita akan perolehi. Okey, cuba tengok pada gambar rajah ini, nampak sangat sangat complicated. Ini merupakan kompleks, kompleks Okey, sebab nampak ada nombor 1, nombor 2. Sebenarnya kalau kita tengok pada gambar rajah itu adalah susunan atur bagaimana dia punya rajah ini dia berfungsi. Yang bermula daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Cuma dia tanya soalan itu adalah pendapat anda, apakah kelebihan kekurangan sekiranya stesen jana kuasa ini digunakan sebagai sumber tenaga elektrik di Malaysia? So kalau kita tengok ini adalah berkaitan dengan penghasilan tenaga elektrik. Okey, iaitu menggunakan reaktor nuklear. Okey, adakah dia sesuai digunakan di Malaysia? Sebab kita tahu bahawa kita menggunakan empangan hidro sebagai sumber tenaga elektrik. Tapi nak tukar kepada reaktor nuklear tu adakah sesuai? So dia tanya daripada soalan ini. Okey, jumlah markah diperuntukkan 4. 4 markah. So 4 markah ini kita gunakan kita tahu bahawa jawapan yang kita akan tulis adalah daripada 4 markah ini. Okey, kita tengok. Boleh juga buat dalam bentuk jadual. Tak perlu buat karangan. Tak perlu buat esei. Boleh tulis dalam bentuk jadual. Dia tanya apa kelebihan, apa kekurangan. Okey, kalau kita tengok kat sini maksimum markahnya adalah 4. So kalau kita tulis kelebihan 2, kekurangan 2 dah mencukupi untuk kita dapat 4 markah. Kalau kita tulis 3 kelebihan, 3 kekurangan, tetap juga dapat 4 markah. Okey, so jadi untuk memudahkan calon-calon semua, SPM di rumah sekarang ini tengah menonton di kaca TV. Okey, so kita boleh tulis dalam bentuk jadual macam ni. Bukan namanya soalan esei itu boleh tulis dalam bentuk karangan. Okey, tapi salah ke nak tulis dalam bentuk esei itu dalam bentuk karangan? Tidak salah. Asalkan jawapan tu ada, tak ada masalah. Lebih memudahkan. Mana yang lebih memudahkan, yang untuk orang kata apa, memastikan kita mendapat markah semaksimum mungkin. Sebab kalau boleh semua nak lulus dengan cemerlang. Calon-calon yang akan mengambil peperiksaan kertas sains ini. Didik TV KPM